Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, Assalamualaikum. Mula-mula kita jumpa lagi dalam kelas PDPR kita. Jadi, kita teruskan kepada topik yang terakhir dalam tajuk masa, iaitu penyelesaian masalah. Okey, apa yang penting dalam penyelesaian masalah ialah yang pertama sekali lah kamu kena baca petikan. Kemudian kamu kena lihat jadual atau gambar. Okay, ini yang paling penting sekali. Jadi dalam cerita ni kamu kena baca petikan dia, kemudian kamu kena lihat gambar dia, kemudian tengok maklumat dia. Nampak ni ada maklumat di sini. Kemudian baru kamu boleh ambil isi dia. Okey, sekarang ni maklumat dia dah bagi di sini. Ni maklumat dia. Maklumat yang diberi. Okey, berdasarkan soalan tu. Maklumat tu diberi berdasarkan soalan. Soalan dia apa? Ataupun apa yang dia nak cari ialah tempoh. Jadi bila tempoh, kamu kena melibatkan masa ataupun tarikh. Okey, tarikh. Jadi ni tarikh dia bagi. Okey, kemudian tempoh. Bila tempoh kamu kena ingat. Okey, bila tempoh, operasi utama untuk tempoh ialah tolak. Ini operasi utama. Untuk tempoh ialah tolak. Tetapi bergantung kepada soalan. Okey, ini untuk maklumat awal sajalah. Okey, kalau kamu tengok tempoh, dia adalah tolak. Tetapi dia tengok pada cara dia. Okey, dia akan jadi tambah, dia akan jadi tolak. Okey, bergantung pada situasi lah. Tetapi yang utamanya kamu kena ingat dalam otak kamu bahawa bila tempoh, operasinya adalah tolak. Contohnya, saya bertolak dari rumah saya pukul 8 pagi dan sampai di sekolah 8.10. Berapa tempoh masa saya? Jadi 8.10 tolak pukul 8, kamu akan dapat 10 minit. Itu maksud dia. Okey, tetapi dia bergantung pada situasi jugalah, dia akan boleh tambah. Okey, contoh situasi ni lah, kita tengok sini. Macam mana cara dia nak tu? Okey, sekarang ni kamu kena buat ni. Ni namanya, dia guna konsep ni garis masa. Kenapa? Sebab ini ada tarikh kilang, tarikh dikilangkan, ini tarikh luput. Kemudian ini adalah tempoh masa yang digunakan. Okey. Jadi cara selesaikan macam mana? Okey, cara dia ni ialah dia menggunakan kalender. Jadi kalau dalam periksa sebenarnya kalender boleh bawa. Kalender tak salah. Yang salahnya bila kamu bawa kalender, dalam kalender tu ada tulisan. Itu tak boleh. Kalau kamu bawa kalender, kamu tunjuk pengawas, ni kalender saya kosong. Kalau memang kosong, tak apa. Okey, kalender kosong tak apa. Yang penting kalender tu mesti sekeping. Okey, jangan bawa kalender yang kalender Cina tu yang ada banyak-banyak keping dah. Kalender tu sekeping saja. Okey, kalender sekeping ada untuk setahun punya. Itu tak apa. Okey, dengan syarat kalender tu jangan ada nota apa-apa lah. Hanya semata-mata kalender saja. Sebab ada setengah kalender dia ada nota, dia ada sifir dan sebagainya. Itu tak boleh lah. Okey, mesti ada kalender saja. Okey. Jadi kamu kira kalender, ni dia guna cara kira kalender lah. Jadi dia ambil 31, dia tahu bulan 12 ada 31 hari. Hari yang dah berjalan 9, maksud dia yang dia mula 9 sampai 31, maksud dia yang belum tu dia kena tolak lah 9 hari yang sebelum tu. Kemudian tambah 1, dia akan dapat 23 hari sini. Okey, kemudian hari tahun 2020. 2020, mana dia dah pakai setahun lah. Tahun 2020 adalah 366. Kenapa 2020 366? 2020 adalah tahun lompat. Bila tahun lompat, dia memang terlebih 1 hari. Okey. Macam mana kamu nak tahu tahun lompat? Ialah 4 tahun sekali. Maksudnya 2020 tahun lompat. Kemudian 2024 nanti tahun lompat. 4 tahun sekali. Dia macam Piala Dunia lah. Piala Dunia 4 tahun sekali World Cup. World Cup ke Euro ke, dia 4 tahun sekali lah. Ataupun Olimpik, dia 4 tahun sekali. Okey. Kemudian Januari. Okey, bilangan hari Januari. Dengar, Januari. Kamu kena rujuk kalender Januari. Kalender Januari adalah 31. Dia bukan kalender Januari adalah 31 hari. Kemudian bulan 2 pula kena tengok. Bulan 2 dia 8 tolak 1 hari, dia akan dapat 8 hari. Jadi bila kamu tambahkan, dia akan jadi 428 hari. Okey, nampak? Ini yang dia jadi, dia situasinya dia berubah. Okey, situasinya berubah bergantung kepada soalan.
Okey, bergantung. Tetapi kalau kamu nak operasi tolak pun boleh. Dia akan guna cara T-form yang sebab sebelum ni. Jadi dia ada tahun, okey. Tahun, kemudian dia ada bulan dan dia ada hari. Jadi operasi ni adalah tolak. Nanti masa contoh ni saya akan tunjuk cara macam mana. Okey, ini kita rujuk buku teks dulu. Okey, kemudian situasi yang kedua, dia kata gambar di sebelah Okey, gambar di sebelah menunjukkan tempoh Zaidi melakukan dua aktiviti pada waktu pagi. Hitung jumlah tempoh dalam jam dan minit bagi dua aktiviti itu. Okey, yang pertama jogging 34 jam, kemudian sarapan 40 minit. Dia nak tahu jumlah. Bila jumlah operasi apa? Jumlah operasi betul. Jumlah adalah operasi tambah. Ini yang kamu kena tahu. Okey, jumlah adalah operasi tambah. Okey, jam dan juga minit. Maksudnya bila nak jam dan minit, kamu kena ingat bila disebut jam dan minit, kena fikir macam ni. Dalam nota, 1 jam adalah 60 minit, itu yang kamu kena ingat. Okey, penukaran unit memang kena ingat. Okey, kalau tak ingat dia jadi masalah lah. Okey. Okey, jadi macam ni kita nak selesaikan, kita tengok sini, fahami dia dah kata cari jumlah tempoh Okey. Kemudian fikir cara, nampak ni. Difikirkan cara, kita tengok ini. 34 jam tambah 40 minit sama dengan jam dan juga minit. Ini ayat matematik, tapi ayat matematik yang tak komplit lah. Kenapa yang tak komplit? Kenapa yang tak lengkap? Sebab dia ada ni. Dia tak boleh. Ayat matematik tu dia mesti tukarkan kepada nombor. Ini pecahan. Okey, dia pun tukar pada nombor. Okey, ni tak apa lengkap lah. Tak lengkap. Satu pangkau macam ni lah. Tak lengkap. Ataupun tak sempurna. Okey, jadi kamu kena tukarkan dulu unit dia. Tukarkan unit, dia akan jadi, nampak ni, 34 jam. 1 jam 60 minit, jadi didarab dengan 60, dia akan dapat 45 minit. Ini adalah ayat matematik yang sebenar, bukan? Dia jadi macam ni Kalau ikut ayat matematik dia akan jadi macam ni. 45 minit tambah 40 minit. Ini baru betul ayat matematik yang lengkap. Yang ni hampir lengkap tapi tak lengkap lagi. Okey? Maksud dia pemeriksa dia akan tengok dulu, okey, boleh budak ni faham, okey, dia tahu operasi dia tambah, okey, tapi dia tak lengkap lagi. Nak bagi makan belum lagi. Dia bagi makan bila ni macam ni. Barulah dapat makan. Okey? Jadi bila kamu tambahkan dia akan dapat 85. Nampak ni? Bila kamu tambah dia akan dapat 85 minit. Kemudian macam mana nak selesaikan 85 minit tolakkan dengan 60 sebab dia dah lebih dapat baki dia 25 minit. Jadi yang lebih itu dia akan jadi 1 jam, nampak ni. Lebih akan jadi 1 jam. Jadi 1 jam 25 minit. Okey, cara lain saya akan tunjuk nantilah. Okey, dalam contoh. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga ataupun contoh yang ketiga. Jadual di bawah. Okey, jadual di bawah menunjukkan usia daun teh herba di dalam 3 paket yang dihadiahkan oleh Encik Tan kepada jirannya. Okey, warna paket. Nampak ni, ni jadual jadi seperti mana yang saya kata tadi, bila nampak soalan macam ni, yang pertama kamu kena baca dulu cerita dia, petikan dia, kemudian kena lihat jadual ini, fahamkan betul-betul jadual ini sebelum menuju kepada soalan. Okay, jadi kamu tengok sini, usia daun teh adalah ni 10, hijau 10.75 tahun, merah 9 bulan lebih daripada paket hijau, coklat 5/6 tahun kurang daripada paket hijau. Nampak? Apa yang di sini yang kamu tekankan? Yang pertama sini adalah lebih, yang ni kurang. Maksud lebih apa? Lebih adalah tambah dan kurang maksud dia adalah tolak. Ini yang kamu kena perhatikan betul-betul. Okey, ini yang kamu kena tahu, tambah dan juga tolak. Kemudian baru kamu baca soalan. Hitung usia dalam tahun dan bulan bagi daun teh di dalam paket merah yang pertama, kemudian paket coklat. Okey, jadi kamu dah tahu dah bahawa paket merah dia mesti tambah. Operasinya tambah. Jadi tambah berapa? Okey, nampak sini. 10.75 nampak ni. Tambahkan dengan 9. Kenapa tambah 9 bulan? Sebab dia lebih 9 bulan. Okey. Kemudian ini bukan tahun ini dalam bentuk perpuluhan. Jadi kamu kena tukarkan. Yang mana kena tukar? Yang ni, sifar perpuluhan 75. Nampak bawah tu. Sifar perpuluhan 75 ni kamu kena tukarkan. Dia akan jadi 9 bulan. Jadi 10.75 sama dengan 9 tahun, 10 tahun 9 bulan. Jadi bila kamu tambahkan dia,
dia akan dapat jawapan dia adalah apa ni bila kita tambah sini 10 ni nampak T-form dia guna T-form. Dia guna T-form. 10 tahun 9 bulan tambah dengan 9 bulan dia akan jadi 18. 18 ni lebih Jadi tolak 12 ni tambah 1. Dia akan jadi 6, 11 tahun 6 bulan untuk yang A. Okey. Itu cara dia. Okey. Ini kamu kena ingat formula dia, bukan formula, nota dia lah 1 tahun sama dengan 12 bulan. Ini yang kena ingat. Okey, nota dia. Okey, untuk yang B pula dia kata kurang. Kurang maksud dia operasinya tolak. Okey, kita dah tahu tak? 10.75. Kita dah tahu 10.75 ini adalah 10 tahun dan 9 bulan. Sebab kita dah buat atas ni. Kita tolakkan dengan 10. Okey, bila tolak 10, 9 tolak 10 tak cukup. Jadi kamu kena minta sebelah, nampak? Minta sebelah dia jadi 9. Okey. Kemudian minta berapa? Minta 1. 1 ini bila pindah sini dia akan jadi 12. 12 tambah 9 sebab tu dia jadi 21. Nampak 12 tambah 9 sebab tu dia jadi 21. 21 tolak 10 dia akan jadi 11. Jadi jawapannya adalah 9 tahun 11 bulan. Nanti saya kata lebih lanjut dalam contoh lah. Ini penerangan daripada buku teks. Okey. Okey, contohnya nombor 4 Nombor 4, usia bangunan intelek. Okey, usia bangunan intelek dan bangunan harmoni pada tahun 2020 masing-masing ialah 0.4 dekad dan 2 dekad. Nampak dalam perpuluhan dan dia guna dekad. Nanti kita tunjuk. Bilakah usia bangunan harmoni bersamaan dengan 3 kali usia bangunan intelek? Okey. Sekarang ni kita kena tengok dulu. Bila dekad, maksud dia kamu kena ingat nota 1 dekad. Dia nak dalam tahun Dia nak dalam tahun Okey. Ataupun tak ada dekad. Oh, tak ada. Dia cuma tulis dekad je. Okey. Dekad dan juga 2 dekad. Jadi bila macam ini, kamu kena kira dalam dekad saja. Ini tak perlu penuhkan unit sebab dia nak dalam dekad. Kemudian dia tanya bilakah usia bangunan harmoni. Bangunan harmoni ni bersamaan dengan 3 kali usia bangunan intelek. Nampak ni. Ini kena cuba jaya lah. Nampak ni. Cubaan pertama. Okey, bangunan dia adalah bangunan intelek adalah 0.6, harmoni 2.1. Kenapa 2.1? Ini kita cuba jaya. Kita naik satu. Nampak dia naik 1. 2022 0.6 dia naik 1. Dia naik 0.1. Ini namanya cuba. Dia guna cuba jaya ni mana kamu main cuba je. Okey, main cuba je. Dia dalam matematik dia ada juga istilah main cuba. Dalam matematik dengan sains. Sebab tu kalau kamu perasan dalam uji kaji sains, contoh nak dapat vaksin, dia bukan terus dapat. Dia kena cuba. Kalau kamu tengok situ yang elektrik ni, apa nama orang elektrik tu, dia buat elektrik tu, maksud dia cuba sehingga 1000 kali baru dia dapat hasilkan elektrik yang kita dapat sekarang ni. Saintis tu. Okey. Jadi dia cuba ni tambah 1. Okey, bila dia kira 0.5 darab 3 dapat 1.5. Okey, dia nak 3 kali usia Ini baru 1.5, tak lepas lagi. Kemudian yang kedua 2022 dia kira lagi dia akan dapat 1.8, tak lepas lagi. Kemudian cubaan yang ketiga dia tambah lagi 1, 21, tak lepas lagi. Kemudian 2024 dia tambah lagi dia dapat 2.4. Maksudnya 2.4 ni dah hampir. Maknanya betul lah tu. Okey. Dia hampir ni sama dengan ni. Maknanya dah 3 kali. Ini dia darab 3 kan 2.1, sedangkan ni 2.3. Ini 1.8, ini 2.2. Ini nampak ni. 2.4 ni sama 2.4. Jadi jawapan dia adalah 2024. Ini kena cuba sampai kamu jumpa. Ini namanya cuba jaya. Okey, kaedah ni memang ada dalam matematik. Kita kena cuba jaya. Okey, sebab kita tak tahu cara yang paling mudah ialah kita cuba. Okey. Okey, seterusnya yang kelima adalah jumlah usia bagi dua palsu antik. Antik yang ditunjukkan dalam gambar di atas ialah 318 tahun. Berapakah usia dalam abjad dan tahun bagi palsu antik biru putih itu? Ni, biru putih ni. Gambar dia ini berusia 1.15 abad.
Ini tak tahu berapa. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, dia dah beritahu jumlah nampak ni. Dia dah beritahu jumlah. Saya menggunakan cara bekerja dari belakang Dia kata anu tambah dengan 1.15 abad sama dengan 318 tahun. Okey, bila macam ni kamu kena ingat 1 abad. Nampak bila ada 2 unit macam ni tu ingat nota. 100 tahun. Ini kena ingat dulu. Kemudian baru kita tukarkan. Okey, kita nak sebab dia nak dalam tahun dia nak dalam tahun. Dia nak abad dan juga tahun, jadi kamu kena tukarkan dia kepada tahun. 1 abad ni kamu tak perlu tukarlah sebab 1 ni adalah 100 tahun. Tak ada masalah. Okey, sekarang ni kita kena darabkan sifar perpuluhan 1 5. Jadi kamu akan dapat 15 tahun, bila tambahkan dia akan dapat 115 tahun. Okey, 115 tahun. Jadi sekarang ni macam mana kita nak buat ialah kita menolak. Menolak. Dia nak tahun bila? Menolak. Ialah kamu kena tolak 315 tolak dengan 318 tolak 115 dia akan dapat 203 tahun. Okey, dia nak tukar kepada abad dan juga tahun, dia akan jadi macam ni. 2 abad 3 tahun. Okey, boleh kamu boleh tengok balik jadual dia macam mana. Okey, dah dapat itu dia tolak saja. Okey, dia tolak saja. Dia ibarat macam yang saya buat masa tajuk pecahan, tajuk nombor itu, ialah kita tarik nombor ini ke belakang. Kita tinggalkan anu di depan. Tambah ini pun ikut sekali. Jadi bila tambah dia akan jadi tolak. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Okey, dia akan jadi macam tu. 318 tolak dengan 1.15 abad. Lepas tu kita guna tolak di sini. Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh. Okey, ni cerita dia. Kita baca dulu cerita. Okey, tempoh Puan Aminah menyediakan bahan dan memasak bubur kacang merah adalah seperti gambar yang ditunjukkan. Berapakah jumlah tempoh dalam jam dan minit dia menyiapkan hidangan itu? Kita tengok gambar pula. Merendam kacang merah 1-2/3 jam, memasak 50 minit. Dia nak tahu, soalan dia nak tahu jumlah. Jumlah operasi apa? Tambah. Okey, bagus. Apa yang dapat baguslah. Okey, jumlah operasi tambah. Okey, jadi kita nak selesaikan dia menggunakan jam dan juga minit. Ingat, bila jam dan juga minit, kamu kena ingat dia punya nota. 1 jam adalah 60 minit. Okey, jadi kita nak selesaikan. Yang mana nak selesaikan? Ini dalam minit dah selesai. Yang kita selesaikan ialah pecahan ini. 1 jam lah. Kita nak selesaikan 2/3 jam. Jadi kita ambil sini 2/3 jam darabkan dengan 60. Okey, jadi kena guna kaedah potong. Kamu akan dapat sini 20. Jadi dia akan dapat 40 minit. Okey, bila macam gini saya syorkan soalan macam ini kita guna T-form. Jadi bila T-form dia akan jadi macam ni T-form. Saya ingat buat tak apalah. Jam, minit. Okey, jadi 1 jam tadi, 1 jam. Okey, yang ni saya padam balik. Apa tu? Yang ni 1 jam dia. 1 jam. Okey, kemudian 2/3 ni adalah 40 minit. Jadi 40 minit. Kemudian tambahkan dengan 50 minit. Okey, bila tambah, sebab apa T-form? Sebab dia ada ruang. Jadi ruang kamu kena habiskan. Ini akan jadi 90 minit. Jangan 9 buat atas pula. Tak boleh 90 minit macam tu. 1 jam kat sini. Okey, ingat balik nota. 1 jam 60 minit. Jadi sini dah lebih. Jadi tolak 60 tambah 1. Dia akan jadi 30. Sini akan jadi 2. Jadi jawapan dia bila kamu tulis balik 2 jam 30 minit. Okey, 2 jam 30 minit. Boleh itu jawapan dia. Okey. Seterusnya, kita tengok soalan yang seterusnya ialah ni dibagi soalan dan juga dibagi jadual. Jadi kita kena baca jadual dia dulu. Okey. Bangunan bersejarah Masjid Jamek Kuala Lumpur, Muzium Diraja Negara, Menara Condong Teluk Intan. Okey. Usia dia pada tahun 2020. Masjid Jamek adalah 1.13 abad. Muzium Diraja 92 tahun. Menara Condong Teluk Intan 1.35 abad.
1.35 abad. Okey. Baru baca soalan. Soalan 1 dan 2. Kita ambil soalan 1 dulu. Berdasarkan jadual usia bangunan bersejarah di atas, hitung beza usia dalam abad antara Masjid Jami', Kuala Lumpur dan Menara Condong Teluk Intan di Perak. Dia nak tahu beza. Beza apa? Beza adalah tolak dalam abad. Jadi bila dalam abad perlu tukar tak? Tak perlu tukar. Jadi tolak saja. Nombor 1, 1.13 abad tolak 1.35 abad. Tak perlu tukar sebab dia nak dalam abad. Jadi kamu cuma selesaikan je lah. Jadi yang mana? Terbalik, minta maaf Kesilapan. Tak boleh buat macam tu walaupun ayat matematik. Dia jadi 1.35 abad tolak 1.13 abad. Jadi dia akan jadi 1.35 tolak 1.13. 2 sifar. Jadi jawapan dia adalah sifar perpuluhan 22 abad. Itu saja. Okey, nombor 2. Nombor 2, kita tengok cerita nombor 2. Berapakah lebihnya usia dalam tahun bagi bangunan paling lama berbanding dengan bangunan paling baru? Nampak? Lebihnya usia. Jadi lebihnya usia ni nak guna operasi apa? Lebihnya. Tambah ke tolak? Kita akan guna tolak. Sebab dia nak tahu lebihnya. Lebihnya. Jadi kita guna operasi tolak. Guna operasi tolak. Tolak juga. Jadi dalam tahun bangunan paling lama. Mana paling lama? Menara Teluk Intan. Condong Badan Baru, Museum di Raja. Jadi dia nak dalam tahun. Jadi ini abad. Kamu kena tukarkan dia kepada tahun. Jadi cara dia macam mana? Ini ingat formula 1 abad. Bukan formula, minta maaf. Nota 100 tahun. Dia nak dalam tahun saja. Jadi bila dalam tahun saja kita kena tukar semua. 1.3 darabkan dengan 100. Gerakkan titik 1, 2. Dia akan dapat 135 tahun. Bila lebihnya, operasi tolak. Jadi ayat matematik dia 135 tahun tolak 92 tahun. Okey, jadi bila kamu boleh buat macam tu, kalau kamu nak tolak terus boleh, tapi kalau kamu nak buat pengiraan pun boleh. Tak ada masalah. Dia akan dapat sini 3, sini akan dapat 4. Jadi jawapan dia adalah 43 tahun. Okey. Ni tulis tahun. Sini tulis tahun. Okey, 43 tahun. Boleh Okey. Boleh faham InsyaAllah.